boleh ulas kot tentang perkahwinan di luar negara lah yang menjadi pilihan sebahagian kita lah, wanita lah kan. Dia sebenarnya warga negara Malaysia ni kalau nak berkahwin, bagi saya boleh kahwin di mana saja, tak ada jadi isu pun. Tapi ikutlah prosedur yang ada. Kalau bagi orang bukan Islam, prosedurnya ada dalam Akta memperbaharui Undang-Undang Perkahwinan Perceraian 1976, dan bagi orang Islam mana dia daripada mana negeri yang dia datang, katalah dia asal ada alamat IC dia Kelantan ataupun Selangor, jadi dia ikutlah prosedur yang ada dalam enactment Undang-Undang Keluarga Islam negeri masing-masing lah. So masjid-masjid utama ni kalau kahwin di situ dia daftarkan terus di bawah Undang-Undang England, tetapi dia bukanlah akad nikah tu dilangsungkan mengikut Undang-Undang Islam, tetapi Undang-Undang Perkahwinan mereka dia terikat dengan Undang-Undang Perkahwinan di England lah yang ada sekarang ini. Jadi kalau dia nak bercerai, dia kena ikut prosedur Undang-Undang Perceraian di England. Jadi lepas dia berkahwin tu, dapat sijil nikah tu, pergi ke Kedutaan Malaysia untuk mendaftarkan perkahwinan di Kedutaan Islam. Orang Islam dekat England dia tak boleh cerai, dia tak terimalah perceraian melalui talak, nak batalkan sijil perkahwinan yang di England tu katakan, ya. Jadi dia kena buat permohonan juga macam mana nak bercerai di England, dan dia ada syarat-syarat perceraian tu apa dia, ya. Jadi ikut undang-undang yang ada. Sebagai alternatifnya ialah mereka ini jika melafaz talak, kat England tak adalah mahkamah syariah, ya. Dan tak adalah pula dia nak dan dia mungkin boleh balik Malaysia mempetition mahkamah tempat dia mendaftarkan perkahwinannya dulu, dia buat di kedutaan dan kemudiannya dihantar ke negeri tempat mastautin dia, maka itu juga dia boleh petition mahkamah syariah untuk membatalkan ataupun untuk membubar perkahwinan. Jadi ada banyak isu. Ada orang kalau di England tu dia dah mohon secara ikut undang di England, tetapi dia masih tak lafaz talak. Ada isu kat situ kan, dia sebab dia punya requirement ataupun keperluan berkahwin. Yang saya nampak orang kat England bila orang Islam bercerai, sebab dia ada salah satu syaratnya ialah perkahwinan telah berpecah belah, berlakunya perzinaan, maknanya isteri atau suami ada boyfriend, dan kemudiannya unreasonable behaviour tu kelakuan yang bagi tak dapat diterima lah, misalnya pukul, ada penyiksaan pada isteri dan sebagainya. Ataupun dia ada syarat lagi, dia tinggal je isterinya 2 tahun, ya. Dan satu lagi ialah meninggalkan isteri selama 5 tahun, dan kemudiannya bersetuju untuk tinggal berasingan 2 tahun dengan 5 tahun. So bagi orang Islam, kalau dia dah lafaz talak, sebab tak ada autoriti yang nak mengesahkan perceraian itu, sebab dia kena pergi mahkamah juga, mereka boleh ambil option tinggal berasingan melalui persetujuan selama 2 tahun. Lepas tu baru dia akan isu sijil cerai itu. Kita kat Malaysia mohon dekat mahkamah nak lafaz talak ke, nak minta taklik ke dan sebagainya. So itu perbezaan-perbezaannya, tetapi prosedur tu mesti diikut. Kalau mereka tak melalui prosedur itu, nanti kita batalkan, dia mohon, katanya dia balik Malaysia, dia mohon cerai. Tapi yang di England tu masih tidak terbatal. Dia kena juga mendapatkan sijil cerai di England. Maknanya kalau dia tak mendaftar langsung perkahwinan tu, Prof, sijil status tu masih anak dara lah di sini. Kalau di Malaysia, ya. Kata dia tak daftarkan perkahwinan, dia buat perkahwinan di sana dan kemudiannya tak juga didaftarkan di kedutaan, dia balik Malaysia, orang tak tahu dia dah kahwin. Dia tak ada sijil, kecuali ada orang yang memaklumkan seterusnya. Kalau dia tak dapat sijil tu, susah. Dia dapat anak, nak daftar nama anak, dia kata ini sijil kahwin kat Thailand, kami tak pasti sah ke tidak. So nak nasabkan anak pun susah. Tu binti tu akan jadi isu. So bagi saya, kahwin kat luar negara tak ada masalah, kecuali dia perlu ikut prosedur tertentu supaya perkahwinan itu diiktiraf di Malaysia, dan dia ada hak, ada local standby, ada tempat berdiri, kata orang undang, ya, di mahkamah. Maknanya kalau berlaku sesuatu, dia boleh pergi mahkamah syariah, dia boleh minta cerai. Dan ramai isteri yang berkahwin, yang dikahwini di Thailand misalnya, dia tak tahu bahawa dia dapat sijil nikah tu, dia sendiri pergi berdaftarkan, tak payah tunggu suami, bawa je sijil nikah tu, buat permohonan, saya nak daftarkan perkahwinan ini. Jadi bila pejabat agama nak daftarkan, sebelum dia bagi you sijil nikah yang sah,
suami itu akan didakwa lah, pasangan itu didakwa di mahkamah syariah kerana berkahwin dari luar bidang kuasa mahkamah, berpoligami tanpa kebenaran mahkamah, kalau dia berkahwin dua lah. Dan kadang-kadang kita nak menyelamatkan situasi. Mana tahu bahawa mungkin pasangan itu, saya ingat ada beberapa tahun yang lalu isunya ialah sebenarnya ibu dan bapa itu bersekedudukan, maknanya mereka tak pernah menikah dan anak keturunan itu adalah anak tak sah taraf. Tapi dia cakap dengan anak perempuan sulung dia kata macam inilah, kamu nak nikah pergi Thailand. Lepas tu anak tu out of curiosity dia kata, apa salah pula dia nak kena pergi lagi kahwin, mak ayah dia ada kat Malaysia. Akhirnya dia membuat permohonan di pejabat agama terdekat. Dan melalui penyelidikan mereka, dia minta lah, tentu bila nak kahwin, dia minta sijil kahwin ibu bapa sebab nak tentukan nasab, inilah wali yang sah. Dan dia juga kira bila anak tu lahir, sebab kalau lebih daripada 6 bulan, kurang daripada 6 bulan kemudian anak tak sah taraf. Jadi isu itu akhirnya anak baru tahu bahawa sijil kahwin ibu bapa itu bukanlah sijil kahwin mereka, tapi sijil kahwin orang lain dan mereka sebenarnya tak pernah menikah. Dan di situlah baru kita wali tak boleh, semua tak boleh. Patutlah ayah tu nak menutup aibnya, meminta anak keluar dari Malaysia. Bila dah dapat sijil kahwin, itu you punya half of your problem is settled. Nak minta nafkah. Katalah suami tu lari begitu saja nak minta nafkah. Tapi bila seorang perempuan berkahwin di luar negara, ada sijil nikah daripada luar negara, tapi tak ada sijil cerai, nanti dia nak mohon kahwin dengan orang lain, lepas tu tertimbul je lah sijil. Yang ini menjadi masalah. Dah ada juga satu kes di mana dia memang dah berkahwin secara senyap, kemudiannya suami ceraikan dia di luar mahkamah dan suami balik ke negara asal. Dia tak ada saksi, ya, dan dia ingat orang tak tahu yang dia pernah berkahwin. Kemudian berkahwin kali kedua dengan berwali dan sebagainya. Dan lepas kahwin 2 tahun, kalau tak salah, saya dah dapat 1 orang anak. Adalah hamba Allah yang menghantarkan sijil perkahwinan mereka yang pertama. Dan mahkamah terpaksa batalkan perkahwinan pertama, perkahwinan kedua. Bagi saya, semua wanita perlu tahu undang-undang. Nak kahwin ni dia betul. Syarat sah nikah dia ada pengantin lelaki, perempuan, wali, saksi, akad. Itu dah buat sah. Okay. Tapi kita nak tahu juga wali itu betul tak wali yang sah. Kemudiannya betul ke ni anak dara? Betul, adakah dia janda? Habislah ke edahnya? Ada kes di mana dia belum habis edah, akad nikah dilangsungkan, tak sah juga perkahwinan. Dan kalau dia ada adik-beradik, ada orang memadukan 2 beradik, itu adalah hukumnya haram dan tidak sah perkahwinan. Berpoligami dengan memadukan 2 beradik kan, ataupun anak saudara dengan mak saudara, tak boleh. Jadi kalau you tak tahu, dan dari segi itu bagi saya lah, saya nasihatkan, kalaulah dipujuk rayu untuk berkahwin di luar negara, kata kat dia bahawa kalau awak betul-betul sayang kat saya, betul-betul nak kahwin dengan saya, mohonlah kebenaran dari mahkamah. Ikutlah prosedur yang sedia ada. Sebab bagi saya itulah membuktikan bahawa dia betul-betul nak kahwin dengan you, bukan nak mengeksploitasi atau mempergunakan you. Jadi wanita kena tahu bahawa itu hak dia. Bila dia dah kahwin, dia, kalau suami tu kata, sebenarnya hari itu kita kahwin sedikit je, dan saya sekarang kita dah tak ada apa-apa hubungan. Awak pun kalau awak bawa sijil tu pun tak laku. Sebenarnya jangan anggap demikian. Bawa sijil yang tak laku tu, pergi balai polis buat laporan bahawa dia telah dirogol sebab seorang wanita yang mengadakan hubungan seks dengan seorang lelaki yang dia benar-benar percaya bahawa lelaki itu adalah suami yang dia kahwini secara sah, dan suami itu tahu bahawa perkahwinan tak sah. Itu rogol ya bawah undang-undang kita. So buat laporan polis, biar dia tahu apa kesannya. Jadi sebelum kita tertipu, bagi saya kekuatan kita ialah maruah diri kita, dan kita nak pastikan bahawa perkahwinan kita itu sah, dan kita nak mula dengan the right footing. Kita tak nak mula dengan perkara yang salah, nanti dia akan berurutan jadi salah.
So itu perkara yang saya rasa patut ada pada semua wanita, dan janganlah hanya berpegang kepada janji dan dibuai janji-janji yang palsu itu. Sebab bagi saya cinta sejati itu bermakna dia hendak menjadikan you seorang isteri yang salihah dan ibu kepada anak-anak dia, dan semua itu berlaku dalam keadaan di mana ia berlaku dengan sah dan mengikut hukum.